Okey, satu lagi langkah mempertahankan kedaulatan negara, iaitu kita perlu yang kedua mengekalkan perpaduan kaum. Okey. So cikgu dah mula record. Okey, dan kalau katakan kamu selepas ini kalau kamu nak rujuk semula boleh tonton di YouTube channel cikgu ya. Okey, iaitu jadual apa kita punya rakaman video kelas. Baik. So kita lihat untuk mengekalkan perpaduan kaum. Okey. Seperti biasa kalau kamu ada mana-mana yang kamu tak faham. Contoh, ada konsep, ada perkataan yang kamu tak faham, terus tanya. Jangan tunggu-tunggu. Ya, tulis dalam Zoom chat. Sebab cikgu tahu, ramai pelajar tak kira lah yang Melayu ke, yang Cina ke, yang India ke, yang siapa-siapalah. Ramai yang masih lagi lemah dalam bahasa Melayu. So, kalau ada perkataan yang tak faham, terus tulis. Tanya, cikgu, apa maksud perkataan ni? Tanya. Ya, jangan berdiam diri. Boleh? Jangan berdiam diri. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Okey, untuk mengekalkan perpaduan kaum. So ini langkah yang kedua, okey, iaitu mengekalkan perpaduan kaum di mana sejak awal kemerdekaan, okey, sejak awal kemerdekaan 1957, pemerintah dan rakyat kita ni telah berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Kerana apa? Kerana perpaduan ini penting dalam usaha kita nak mengekalkan kedaulatan negara. Sangat-sangat penting. So, beberapa langkah dilaksanakan untuk memupuk. Memupuk tu maknanya apa, cikgu? Memupuk perpaduan maknanya untuk menghasilkan perpaduan. Untuk create perpaduan dalam kalangan rakyat. Memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Jadi kita tahu untuk mengekalkan perpaduan kaum ni, pemerintah kena buat, rakyat pun kena buat. So, pemerintah kena buat apa? Baik, pemerintah perlu menggubal, ya, menggubal dasar dan undang-undang yang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Baik, menggubal. Menggubal ni maksudnya membuat, to create. Itu menggubal. Maknanya pemerintah perlu membuat atau menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Antara undang-undang yang bertujuan untuk perpaduan kaum seperti kita ada Akta Hasutan. Akta Hasutan tahun 1972 kalau tak salah cikgu. Akta Hasutan di mana kita semua tidak boleh menulis menulis sama ada di dalam surat khabar, majalah ataupun di dalam media sosial perkara-perkara yang boleh mencetuskan mencetuskan perpecahan kaum, mencetuskan huru-hara. No. Jadi kita tidak dibenarkan untuk menulis perkataan-perkataan yang memburukkan kaum lain, yang orang kata apa, yang memandang remeh kepada kaum-kaum lain, memandang ataupun kita mencaci, menghina agama-agama lain. Itu memang tidak boleh. Kalau kamu buat, kamu berisiko untuk ditangkap oleh polis. Ya. Sebab ada undang-undang dia. Jadi, kenapa perlu ada undang-undang sebegitu, cikgu? Supaya perpaduan negara kita ni kekal. Kalau ada ramai orang yang cuba menulis macam-macam dalam media sosial, apa yang berlaku? Akan berlaku pergaduhan. Akan berlaku iri hati. Akan berlaku tak puas hati. Dan akan mencetuskan huru-hara. So, pemerintah perlu menggubal undang-undang. Membuat undang-undang. Siapa-siapa yang yang mencetuskan perpecahan kaum boleh ditangkap. Begitu juga dengan integrasi nasional. Baik, integrasi nasional ni apa, cikgu? Okey. Ini adalah satu perkataan
yang korang kena faham. Dalam Malaysia ni, dia ada dua isu sebenarnya tau. Dua isu. Yang pertama, perpaduan antara kaum, iaitu di antara Melayu, Cina, India, orang asli, Iban, Kadazan, Sikh dan sebagainya. So, okay, perpaduan kaum. Itu satu. Satu lagi isu ialah integrasi nasional. Integrasi nasional ni bermaksud apa tahu? Perpaduan rakyat daripada negeri-negeri yang berbeza. Perpaduan rakyat dari negeri-negeri yang berbeza. Banyak kes juga di mana apa tahu? Orang Selangor, dia tak suka dengan orang Kelantan. Orang Kelantan tak suka orang Sabah. Orang Sabah, dia tak ngam dengan orang Johor. Orang Johor tak suka orang Kedah. Jadi kalau di peringkat negeri ni, di antara wilayah-wilayah ni saling tidak menyukai antara satu sama lain, itu juga akan menjadi masalah. Jadi, okey, perlunya disatukan rakyat daripada negeri-negeri yang berbeza ini supaya integrasi nasional. Nampak tak? Perbezaan perpaduan kaum dengan integrasi nasional. Perpaduan kaum maknanya menyatu padukan penduduk-penduduk, okey, iaitu berbilang kaum tu. Okey, masyarakat berbilang kaum. Tapi integrasi nasional untuk menyatukan penduduk-penduduk yang berbeza negeri. Okey, yang berbeza negeri. Okey. Jadi kalau macam kamu semua mungkin tak rasa tau. Zaman cikgu dulu, kan? Zaman cikgu dan zaman orang tua-tua dulu kan. Kalau orang Kelantan, dia kalau perempuan Kelantan nak kahwin mesti dengan lelaki Kelantan aja. Tak boleh lelaki luar. Tak boleh dengan lelaki luar. Begitu juga dengan orang Sabah. Oh, tak boleh kahwin dengan lelaki luar. Kena kahwin dengan orang Sabah juga. Kalau nak kahwin dengan orang luar juga kan, tak bagi. Siap bergaduh lagi. Siap bergaduh. Sebab apa? Tak suka dengan orang luar. Jadi tidak ada integrasi nasional. Itu zaman dulu lah. Zaman dulu. Zaman sekarang tak. Zaman sekarang on je. Sebab apa? Telah berlaku integrasi nasional. Okey, contoh macam dalam kelas kita ni. Kita ada pelajar daripada Sarawak. Kita ada pelajar daripada Sabah. Kita ada pelajar daripada Kedah. Kita ada pelajar daripada Perak. Okey. Jadi dalam kelas kita ini telah berlaku integrasi nasional. Okey, integrasi nasional sebab kamu semua datang daripada negeri yang berbeza. Dan yang kedua, okey, kalau kita lihat dalam kelas kita ada ramai pelajar berbilang kaum. Ada yang Melayu, ada yang Cina, ada yang India. Okey, dan okey yang lain-lain juga duduk dalam satu kelas. Bermakna kelas kita ini telah mencapai perpaduan kaum dan integrasi nasional. Tak bangga ke korang? Tak bangga ke korang? Kan? Patut korang bangga. Jadi itu yang dimaksudkan tentang mewujudkan perpaduan kaum. So, kalau kita lihat di sini, okey, iaitu pemerintah perlu menggubal dasar dan undang-undang berkaitan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Kemudian, okey, pemerintah juga perlu memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan juga kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Maksudnya pemerintah perlu pastikan bahawa okey, dasar tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, okey, pendidikan, okey, dan kebudayaan perlu berkesan. Perlu berkesan. Okey. Baik. Yang seterusnya, pemerintah, ini semua pemerintah kena buat ya. Pemerintah seterusnya iaitu yang ketiga, iaitu pemerintah perlu merangka program. Maknanya buatlah program, kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Banyak Okey, kalau kamu tengok dalam TV kan, biasanya ada iklan-iklan tentang perpaduan kaum. Especially bila time perayaan. Bila time perayaan, time hari raya, iklan hari raya, okey, ada je pengunjung yang datang ke rumah tu,
adalah orang Cina, orang India, tetamu yang masuk makan sekali kan. Kemudian bila tahun baru Cina, ada juga orang Melayu yang pergi rumah. Okey, begitu juga dengan orang India yang pergi rumah Cina tu menyambut tahun baru Cina. Jadi iklan-iklan ini adalah satu program kempen sebenarnya untuk memupuk perpaduan kaum. Gitu. Jadi itu perlu dibuat oleh kerajaan. Ya. Dan juga yang keempat, iaitu memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Yalah, kalau kamu kena ingat kalau buat macam iklan tu kan, macam iklan di TV kan, iklan hari raya yang pelbagai kaum datang rumah semua tu kan. Siapa yang nak buat iklan tu? Dia punya bayaran pelakon-pelakon tu siapa nak bayar? Kemudian siapa yang nak bayar untuk kerja-kerja editing, masukkan muzik dan sebagainya? Itu perbelanjaan itu perlu diperuntukkan oleh kerajaan, bertujuan untuk memupuk perpaduan kaum. So, itulah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengekalkan perpaduan kaum. Itu satu. Tetapi, bagaimana dengan rakyat? Kita ni kalau rakyat macam mana, cikgu? Rakyat, ingat, rakyat perlu untuk mengekalkan perpaduan kaum. Rakyat perlu menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Maknanya apa? Kita semua kena guna bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Dan menghayati prinsip rukun negara. 5 rukun negara tu kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang 5 ni perlu dihayati oleh semua rakyat supaya menjamin perpaduan kaum. Kemudian ada pelajar tanya, cikgu, kenapa dengan menggunakan bahasa kebangsaan boleh mengekalkan perpaduan kaum? Sebab kalau kita semua guna bahasa Malaysia, kita akan saling memahami. Kalau kita tak guna bahasa yang sama, macam mana kita nak faham? Contoh macam Krishna Kumar cakap dengan cikgu, cakap dalam bahasa Tamil. Cikgu akan, apa kau cakap? Tak faham. Padahal Krishna Kumar kata nak bagi tahu bahawa sebenarnya dia punya laptop ada rosak sikit, so tak dengar apa yang cikgu cakap. Kan? Jadi dia cakap macam tu. Tapi sebenarnya cikgu yang tak faham. Kemudian bila cikgu bercakap pula dengan pelajar lain. Ada pelajar seperti Alexis yang mungkin boleh bercakap Mandarin. Cikgu pun tak faham. Jadi bila masing-masing menggunakan bahasa masing-masing, kita tidak akan memahami apa yang kamu nak, apa yang cikgu nak, apa yang lain nak, tak faham. Jadi bila tak ada pemahaman kat situ, maka kita tidak ada connection kat situ. Sebab itu, kita kata sebagai untuk create perpaduan kaum ini, perlunya apa? Perlunya pemahaman. Bila kita macam mana nak faham dia? Gunakan bahasa yang sama supaya sama-sama memahami. Sebab itu itik dengan ayam, dia tak akan faham antara satu sama lain. Sebab ayam guna bahasa ayam, itik guna bahasa itik. Jadi, macam mana nak faham? Tak faham. Jadi perlunya guna satu bahasa kebangsaan supaya dapat saling memahami. Itu logik dia. Dan juga seterusnya kita lihat, kita perlu juga memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Amalkan semangat perkongsian, bertoleransi, dan juga saling menghormati sesama rakyat Malaysia. Baik. Semangat perkongsian, bertoleransi, saling menghormati sesama rakyat. Betul. Memang bagus. Namun begitu, harus diingat,
okey, untuk semangat perkongsian, okey, rasa muhibah, apa semua tu, masih lagi dalam konteks menghormati agama masing-masing. Contoh, contoh. Okey. Baru-baru ni ada dalam satu filem yang kontroversi dipanggil Mentega Terbang. Okey. Cikgu tak syorkan untuk kamu tengoklah. Okey, Mentega Terbang ni, filem ini, okey, dia orang kata apa, mempersoalkan tentang kebebasan beragama dan sebagainya lah. Okey, dan kebebasan yang Islam yang liberal. Sebenarnya, okey, kita dalam masyarakat Malaysia pun dah sebenarnya liberal. Iaitu bila kita ni, contoh macam bila cikgu bercampur gaul dengan Krishna Kumar, bercampur gaul dengan Alexius, dan sebagainya kan. Of course, kita memang kita boleh bersama-sama. Tetapi apabila kita menghidangkan makanan, kita perlu menghormati had-had daripada kawan-kawan kita ni. Contoh kalau katakan macam cikgu, cikgu jemput Krishna Kumar dan juga mungkin semuanya datang rumah cikgu. Cikgu takkan hidangkan makanan yang ada daging. Ya, itu ada daging lembu. Kenapa? Cikgu tahu ada pelajar-pelajar yang mana berketurunan India dan beragama Hindu tidak boleh makan daging lembu. So cikgu kena hormat. Kena hormat. So tidak sediakan makanan yang ada daging lembu. Dan kalau kita pergi ke rumah, rumah Cina pula. Para pelajar Cina. Dan para pelajar itu juga perlu faham. Pelajar itu juga perlu faham bahawa tidak boleh menghidang makanan yang ada daging babi yang mana boleh jatuh haram dan tidak boleh dimakan oleh rakan-rakan yang berketurunan Melayu dan beragama Islam. Nampak tak? Kita boleh berkongsi. Kita boleh bersama-sama berkongsi semua, tapi still ada, kita kena faham had masing-masing. Jadi itu yang dikatakan semangat muhibah. Jadi itu yang kita kata semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat. Dan rakyat juga perlu libatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. Memupuk seperti apa? Program-program gotong royong, program-program yang diadakan di kawasan taman perumahan, kena sertai supaya dapat memupuk kerjasama antara kaum. Jadi, ini yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum yang perlu dibuat oleh pemerintah dan juga rakyat. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada memupuk patriotisme, ada tak soalan lagi nak tanya? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Tentang langkah yang kedua tadi, iaitu memupuk perpaduan kaum. Ada soalan nak tanya tak? Ada siapa yang tak faham ke? Tak ada Okey. Boleh faham ke ni? Tak, sekejap. Kenapa cikgu rasa macam korang ni mengantuk je? Farhana ngantuk Amirul Haziq? Joanne? Koshini? Ngantuk okey. Dennis Shilman? Macam mana cikgu tahu? Farisha, dengan cikgu kau jangan main-main korang tak faham, cikgu tahu. Korang lapar, cikgu tahu. Korang kata apa, mengantuk, cikgu tahu. Cikgu tak perlu on ke kamera. Okey. So faham dah semua masuk. Ya lah Amirul. Okey. Ya lah Amirul. Faham dah semua masuk. Okey. Baik. Tak apa. Okey. Tak apa. Sekejap lagi. Okey. Dalam tempoh kita akan break sekejap. Okey, dalam pukul 10.25 nanti kita akan break sekejap untuk kita rehat selama 10 minit. So, relax okey Farisha. Okey. Baik, kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi. Okey, iaitu kita nak lihat memupuk patriotisme. Satu lagi langkah mempertahankan kedaulatan negara. Memupuk patriotisme. So, apa itu patriotisme? Patriotisme ialah
perasaan cinta yang mendalam terhadap negara. Ini dia. Okey, patriotisme, perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya. Maknanya sanggup mempertahankan negara lah. Dan patriotisme ini merupakan nadi. Maknanya merupakan kita kata punca utama, kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Dan semangat ini juga penting untuk melahirkan pemimpin dan rakyat yang taat setia serta sanggup berkorban demi negara. Itu semangat patriotisme. Baik. Kalau cikgu tanya korang semua, apa bukti yang korang ni sayang akan negara kita? Cuba bagi satu ayat, iaitu apa bukti yang kamu sayang negara kita ni? Kamu sayang Malaysia. Boleh jawab tak soalan? Sebab itu je ayatnya. Saya sayang Malaysia. Okey. Ikut undang-undang. Ya. Okey. Bukti yang kita saya memang terbukti saya sayang Malaysia. Sebab apa? Semua undang-undang Malaysia ni saya ikut. Saya tak langgar pun. Saya tak berani nak langgar. Sebab saya sayang negara saya. So saya ikut undang-undang. Okey, itu betul. Maknanya itulah cara untuk patriotisme, sayang kepada negara kita. Iaitu mengikut undang-undang. Betul Iskandar. Yang kedua, saya hormat pemimpin saya. Siapa-siapa pun jadi ketua, tak kiralah Datuk Ismail Sabri ke, Widi Yassin ke, ataupun juga Datuk Sri Anwar Ibrahim ke, saya tetap hormat mereka. Kerana mereka adalah pemimpin negara saya. So, saya kena hormat mereka. Apa juga dasar yang mereka buat, saya yakin mereka buat untuk majukan negara. So, saya hormat mereka. Itu juga adalah patriotisme. Bagus. Kenapa cikgu tanya macam ni ya? Sebab soalan ada tanya tau. Bagaimana anda, biasanya soalan struktur ataupun soalan esei, dia tanya apa tau? Bagaimana anda membuktikan membuktikan semangat cinta kepada negara? Bagaimana anda membuktikan semangat cinta pada negara disemai dalam diri anda? Bagaimana? Jadi apakah tindakan yang menunjukkan kamu sayang pada negara? Ikut undang-undang. Hormati pemimpin. Dan banyak lagi, iaitu apa? Selain daripada itu, menyertai angkatan tentera untuk mempertahankan negara. Kemudian, tidak menyebarkan maklumat rahsia negara kepada kuasa-kuasa luar. Pun boleh. Jadi, itu biasanya soalan-soalan kebat. Itu soalan-soalan kebat yang mana itulah jawapan-jawapan dia. Begitulah cara jawapannya. Tak apa, itu nanti kita belajar. Okey. So ini patriotisme. So bagaimana pemerintah perlu mewujudkan semangat nak memupuk patriotisme ni? Iaitu pemerintah, kerajaan perlulah anjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara. Dan paling penting, mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah bagi melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara. That's why kalau kamu tanya, mungkin kamu pernah bertanya dulu, kenapalah sejarah ni dijadikan subjek yang wajib lulus? Kenapa tak matematik? Kenapa tak sains? Kenapa tak pendidikan agama Islam? Kenapa tak fizik, bio dan sebagainya? Okey, sebab kita tahu bahawa sifat sejarah itu sendiri, yang mana sejarah ini adalah ibu kepada bidang-bidang yang lain. Apa maksudnya tu cikgu? Kamu kena tahu subjek matematik sebenarnya datang daripada sejarah. Subjek sains datang daripada sejarah. Fizik, bio, kemis itu semua datang daripada sejarah. Maths, algebra dan sebagainya.
semua datang daripada sejarah. Semua datang daripada sejarah. Itu satu. Jadi sejarah ni ibu kepada semua bidang pembelajaran. Dan yang kedua, seperti mana dimentionkan tadi, pelajar perlu lulus dalam subjek sejarah ini untuk apa? Supaya generasi kamu ni ada asas berkaitan dengan sejarah Malaysia. Tak adalah nanti bila orang tanya, bila orang tanya kan, kenapa Singapura dia tak, kenapa Singapura keluar daripada Malaysia? Entah, aku pun tak tahu. Kalau orang luar tanya kan, kenapa Singapura keluar daripada Malaysia? Tak tahu. Are you Malaysian? Yes, I'm Malaysian. You don't know? I don't know. So, kamu rasa yang segan. Jadi sebab itu, sejarah dijadikan pelajaran wajib supaya kamu semua dapat asas pengetahuan tentang sejarah negara. Itu. Geografi sejarah kan? Geografi pun berasal daripada sejarah juga, Mirun. Berasal daripada sejarah juga. Jadi, kalau kita lihat, inilah antara peranan kerajaan wajibkan mata pelajaran sejarah, kemudian menganjurkan kempen dan menerbitkan filem atau rencana untuk memupuk patriotisme melalui pelbagai media. Masih ingat tak kamu? Tahun lepas kita tengok tiba-tiba filem Mat Kilau. Filem Mat Kilau mencecah kutipan hampir 100 juta. Bagaimana dirinya berlaku? Kerana apabila semua orang ada semangat cinta akan negara. So mereka masuk ke dalam filem itu untuk memupuk perasaan patriotisme. Semua dah tengok sini. Dalam kelas ni semua dah tengok dah. Ada yang tak tengok lagi ke? Semua dah. Ya. Aina Akila belum lagi. Ada juga yang belum lagi. Dia dah tengok. Rasanya kat Netflix ada dah. Dekat Netflix ada. Filem Mat Kilau tu kan. Jadi tujuan dia untuk memupuk semangat patriotisme. Itu. Ni filem Mat Kilau tu. Dan juga kita perlu sebagai pemerintah kita perlu memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara dengan mengabadikan nama mereka daripada bangunan dan jalan. Jadi ini tujuan untuk memberi pengiktirafan supaya apa tahu? Supaya rakyat Malaysia ini berbangga menjadi rakyat Malaysia. Contoh kalau kita lihat Datuk Nicole David. Nicole David kita tahu memang squash player. Jadi oleh kerana kecemerlangan di bidang sukan squash itu sehingga peringkat terbangsa, maka beliau telah dianugerahkan title Datuk Nicole David. Begitu juga Datuk Lim Chong Wei. Lim Chong Wei. Kemudian juga macam Datuk Siti Nurhaliza. Dan ramai lagi. Ini bertujuan untuk apa? Untuk memberikan semangat memupuk patriotisme. Supaya semua orang dapat memberi sumbangan kepada negara. Kan? Mana tahu nanti satu hari kamu pula dapat kan? Datuk Krishna Kumar. Mungkin Datin Nur Farhana. Datin Farisha Az-Zahra. Macam pelik. Boleh jugalah. Datuk Alexis. Ini lain macam ni. Kan? Jadi, berusaha untuk menyumbang kepada negara. Jadi, kerajaan akan memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia. Pandalela Rinong Stadium. Ya. Stadium Pandalela Rinong ya. Itu. Baik. Kemudian, kalau kita lihat, itu tugas pemerintah. Sebagai rakyat, kita kena buat apa, cikgu? Rakyat perlu menghormati. Ingat rakyat perlu menghormati lambang-lambang negara. Seperti bendera Jalur Gemilang, Jata Negara, Lagu Negaraku. Kena hormati tu. Jadi, perlu kita hormat lambang-lambang negara. Tak boleh macam dulu ada kejadian di mana ada orang yang memijak-mijak bendera Malaysia. Itu memang sangat-sangat tak boleh.
ataupun memasang bendera terbalik. Itu pun tak boleh. Dia tak boleh. Menyanyi lagu negaraku versi sendiri. Iaitu negaraku, ku. Tu tak boleh juga. Okay. Baik. Jatah negara tu apa cikgu? Okey. Jatah negara. Okey. Jatah negara ni, okey, sebenarnya adalah lambang kerajaan. Lambang kerajaan. Yang ini. Alah. Dia ada sebenarnya sekejap. Cikgu tunjukkan. Okey. Okey, so sekejap cikgu tunjukkan. Okey, jatah negara adalah seperti ini. Okey, baik. Ini yang dipanggil jatah negara. Okey, iaitu kalau tak kenal, ini dia. Okey, nampak tak ni? Yang ada lambang harimau tu, harimau 2 ekor tu. Okey, kemudian juga bawah tu bersekutu bertambah mutu kan. Itulah jatah negara. Jatah negara ni ialah lambang kerajaan. Lambang kerajaan. Maknanya lambang kerajaan yang memerintah. Yang memerintah. So itu jatah negara. Jatah negara ni macam ni. Macam lencana sekolah. Lencana sekolah tu yang kamu pakaikan tu, itu adalah kita kata sebagai jatah. So jatah negara ialah lambang kerajaan. Kemudian bendera Malaysia tu itu sebagai simbol negara Malaysia, iaitu Jatlun Gemilang. Itu simbol, yang ini lambang kerajaan. Yang itu simbol negara. Baik, ada yang tanya, cikgu, apa maksud bersekutu bertambah mutu? Maknanya, baik, bersekutu maksudnya bersatu. Bersekutu, kau dengar betul Bersekutu bermaksudnya bersatu. Bersekutu bertambah mutu. Mutu tu apa? Bukan mutu sami, bukan. Bukan mutu sami, bukan mutu silver, bukan. Okey. Sebenarnya okey, bersekutu. Okey, kalau cikgu tulis kat sini Okey, bersekutu bertambah mutu. Maksudnya di sini iaitu bersatu akan meningkatkan mutu. Mutu tu apa? Mutu tu ialah kualiti. Nampak tak? Ini sebenarnya dia punya maksud. Bersekutu bertambah mutu ni maksudnya bersatu akan meningkatkan kualiti. So bersekutu iaitu bersatu, bertambah ni akan meningkatkan, dan mutu itu ialah kualiti. So itulah dia. Bersekutu bertambah mutu iaitu bersatu akan meningkatkan kualiti. So faham Hafizah? So itu maksud bersekutu bertambah mutu. Baik. Sekejap so kita telah pun menjejaki ke pukul berapa? Baik, so kita sambung pembelajaran kita, iaitu kita lihat kembali inilah dia berkaitan dengan iaitu memupuk patriotisme. Iaitu kita masih lagi dalam subtopik, iaitu langkah mempertahankan kedaulatan negara. Di mana langkah yang pertama iaitu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Yang kedua iaitu dengan mengekalkan perpaduan kaum. Dan yang ketiga iaitu memupuk patriotisme. Yang ketiga ni memupuk patriotisme. Dan yang keempat, yang ketiga, masih lagi yang ketiga memupuk patriotisme. Dan kalau kita lihat, selain daripada menghormati lambang-lambang negara, kita perlu juga menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara kita. Kita tahu negara kita ada adat seperti adat pepatih, adat temenggung, adat resam orang Melayu, adat resam orang-orang India, adat resam orang Cina. So kita perlu menghargainya.
Okey, jangan kita melupakannya. Kita kena hargai adat dan warisan negara itu. Dan sebagai rakyat, kita juga perlu meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam bidang pendidikan, sukan dan juga ekonomi. So kita kena berusaha ya, untuk berjaya dalam bidang yang kita ceburi. Sama ada dalam bidang pendidikan ke, dalam sukan ke, dalam ekonomi ke. So kita berusaha sehingga mencapai kejayaan. Itu. Dan yang seterusnya iaitu kita perlu menghargai tokoh pelbagai kaum yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Antara tokoh yang kita kenali seperti Tunku Abdul Rahman, Tun H.S. Lee, kemudian V.T. Sambanten, E.E.C. Turaisingam, begitu juga Tan Cheng Lock. Itu semua adalah tokoh yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. So kita kena respect, kena hormati. Ya, jadi ini kita kata sebagai cara-cara bagaimana atau langkah-langkah untuk memupuk patriotisme ini. Dan ini adalah iaitu salah satu lagu yang bertujuan untuk mencetuskan atau memupuk semangat patriotik, iaitu lagu Keranamu Malaysia. Cikgu rasa kamu semua tahu kan? Tahu. Ada sesiapa kat sini yang boleh nyanyi lagu ni? Okey. Mungkin Farisha boleh ke? Joanne boleh nyanyi lagu ni? Keranamu Malaysia. Okey. Adlina ke? Adriana ke? Boleh ke? Adriana Chua. Okey. So kalau boleh ingat lagu ni. Kau tahu tak lagu ni? Tahu kan? Okey, iaitu lagu Keranamu Malaysia. Jadi ini adalah lagu yang untuk memupuk perpaduan kaum. Keranamu kami semua berdaulat. Okey. Jadi ini adalah Keranamu Malaysia. Baik. So ini dibuat daripada lagu. Baik, dan langkah yang kelima, untuk mengekalkan kedaulatan negara. Langkah mempertahankan kedaulatan negara ialah mengukuhkan pertahanan negara. So bukan pemerintah saja, pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Dan pertahanan negara ini penting untuk mengekalkan kedaulatan negara. Jadi, pemerintah apa yang dia kena buat? Pemerintah seperti biasa, kerajaanlah menggubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Itu undang-undang, berbagai undang-undang lah. Undang-undang Jalan Raya, Undang-undang Sempadan, undang-undang, berbagai undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Kemudian adakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama dengan negara-negara serantau. Iaitu negara-negara serantau ni bermaksud negara-negara Asia Tenggara, rantau Asia Tenggara, sama-sama kawasan. Kena buat latihan ketenteraan bersama. Dan perjanjian pertahanan di peringkat negara serantau dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi pemerintah kena buat macam tu supaya dapat menjamin supaya mereka semua akan boleh memberikan bantuan ketenteraan sekiranya negara kita memerlukannya. Kemudian seterusnya, pemerintah juga perlu modernkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Memodernkan aset ketenteraan maksudnya mendapatkan peralatan ketenteraan yang moden. Iaitu perlu dapatkan kereta kebal yang terbaharu, perlu dapatkan kapal terbang, pejuang-pejuang, jet-jet pejuang yang terbaharu, perlu dapatkan kapal selam yang baru, kapal-kapal tentera yang terbaharu, senjata-senjata yang baharu, supaya dapat mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Dan juga selain daripada modernkan aset ketenteraan,
juga perlu memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga. Siap siaga ni maksudnya bersiap sedia menghadapi cabaran semasa. Okey, macam kamu tahu kan, macam sekarang ni negara kita tidak berlaku peperangan. Jadi ramai pernah ada yang rakyat tanya, "Cikgu, kalau tak ada peperangan ni, maknanya okey askar kita tak ada kerja lah cikgu." Siapa kata tak ada kerja? Okey, askar semua kena sentiasa bersiap siaga, bersiap sedia kalau berlaku sesuatu yang tidak diingini. Takkanlah kita ni semua, relax lah, tak ada apa-apa kan, relax lah. Okey, kemudian makan tidur. Okey, exercise pun kurang apa semua, kan dah perut boroi apa semua, tiba-tiba negara kita diserang. Itu jam lah baru nak berlatih apa semua. Masa tu dah tak fit. Masa tu dah tak fit dah. Okey, untuk menjadi anggota tentera. Jadi rugi. Sebab itu, okey, anggota pasukan keselamatan sentiasa kena bersiap sedia. Contoh lagi satu macam bomber. Bomber bukannya hari-hari ada kebakaran, betul tak? Bukan hari-hari ada kebakaran, tapi anggota bomber setiap hari perlu datang kerja, okey, exercise, warming up, buat latihan supaya apa? Just in case tiba-tiba berlaku bencana, mereka telah pun bersiap sedia. Ada kebakaran mana-mana, mereka terus dihantar untuk menyelamatkan mangsa-mangsa. So, dia kena bersedia. Kita tak boleh, tak ada kebakaran ni, tak payahlah buang masa jadi bomber, tak boleh. Jadi itu penting, bersiap siaga. Okey. Jadi itu memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga. Dan sebagai rakyat kena buat apa? Rakyat perlu peka. Peka ni sebenarnya alert. Ya, peka ni sebenarnya alert terhadap isu keselamatan negara. Contohnya, okey, rakyat perlu memberikan maklumat tentang pencerobohan sempadan negara kalau berlaku. Kalau ada nampak orang-orang luar yang masuk ke dalam negara kita melalui sempadan, okey, tanpa kebenaran, maka kita perlu berikan, sebagai rakyat, kita perlu bagi tahu polis bahawa kita ternampak, okey, ada orang yang telah menceroboh sempadan negara kita. Itu. Okey, jadi peka terhadap isu keselamatan negara. Dan paling penting, kita sebagai rakyat perlu elakkan kolaborasi dengan pihak luar. Baik, apa itu kolaborasi? Kolaborasi itu maknanya kerjasama. Elakkan kerjasama dengan pihak luar. Yang mana pihak luar ini boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Elakkan kerjasama. Seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang kita tahu tentang sekarang ni berlaku perang Rusia dengan Ukraine. Dan kita tahu punca dia kerana apa? Kerana ada satu kawasan di Ukraine itu di mana kebanyakan penduduknya adalah penduduk-penduduk Rusia. Mereka telah bekerjasama dengan negara Rusia untuk membebaskan wilayah itu daripada Ukraine. Padahal wilayah itu memang di bawah pemerintahan Ukraine. Tapi dia orang nak bebaskan diri. Tak bolehlah macam tu. Sebab Ukraine telah menjadi negara yang berdaulat. Kawasan itu kawasan dalam Ukraine. So mereka kena patuh, mengikut undang-undang Ukraine. Tapi mereka tak nak. Mereka sanggup bekerjasama dengan Rusia. Untuk semata-mata untuk kebebasan diri mereka sendiri. Jadi ini menyebabkan Rusia telah pun menceroboh masuk ke dalam Ukraine, dan berlaku perang. Nampak tak? Betapa bahayanya bila orang-orang kita, rakyat negara kita bekerjasama dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan negara. Jadi jangan buat. Jangan buat begitu ya. Baik. Elakkan kolaborasi. Kemudian kita perlu rakyat perlu menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan untuk mempertahankan negara. Dan kita sebagai rakyat sanggup berkorban, perlu ada sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara.
Cikgu nak tanya kat sini, ada sesiapa kat sini yang memang berminat untuk menjadi anggota polis ataupun anggota tentera ataupun anggota bomber, tentera laut, tentera darat, tentera udara? Anyone here? Ada tak sesiapa? Boleh raise hand tak? Nak tengok ada sesiapa yang mungkin berminat nak jadi anggota pasukan keselamatan. Tak ada. Hai. Tak ada okey, baik. Oh, Amirul, kamu nak ke? Hai. Nak juga ke? Boleh, boleh. Boleh. Sebenarnya kamu memang layak kalau terutama sekali kalau kamu selepas anggota polis. Okey, ya. Ini cikgu bagi tips lah. Kalau kamu nak jadi anggota polis, sebaik-baiknya kamu jadi anggota polis selepas kamu habis diploma. Maknanya lepas SPM, kamu sambung ke diploma ataupun sambung ke ijazah. Baik, selepas habis diploma dan ijazah, baru kamu register untuk jadi anggota polis. Sebab apa? Sebab bila kamu register masuk jadi anggota polis, kamu akan menjalani training, latihan selama lebih kurang 6 bulan. Kemudian kamu akan keluar, kamu akan berpangkat inspektor. Inspektor tu, macam penyiasat tu kan. Kamu akan jadi anggota polis tu. So kalau kamu tak ada degree, tak ada diploma semua kan, kamu akan jadi anggota polis yang biasa tu, yang ronda-ronda bawa kereta ronda kawasan. Kan. Yang naik motor ronda kawasan itu anggota polis biasa. Tapi kalau kamu perlu mohon anggota polis daripada diploma dan ijazah, maka kamu akan terus masuk sebagai inspektor. Menjadi penyiasat. Itu lagi bagus. Kan, kerja dalam office, pakai baju biasa, kemudian berjalan sana sini. Kan, menyiasat. Barulah gerak-gerak khas. Okey. Jadi itu show cikgu. Okey, kepada siapa yang nak jadi anggota polis lah. Okey. Baik. Dan paling penting sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Maka kerjasama antara pemerintah dengan rakyat ini dalam melaksanakan langkah mengekalkan perpaduan telah berjaya menghasilkan keamanan dan kesejahteraan. So sebagai rakyat Malaysia amat penting untuk kita. Ini kita kata sebagai ayat-ayat kibat. Ayat kibatnya iaitu apa tahu? Menghormati kepelbagaian budaya dan agama dalam usaha mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Jadi perpaduan dan kerjasama kaum menjadi teras kepada kemakmuran, kelangsungan serta kedaulatan negara. Jadi polis tak boleh guna cermin mata kat cikgu? Boleh je. Boleh. Tak ada masalah pun, boleh. Jadi kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang membolehkan kerajaan melaksanakan kawalan, pemerintahan dan pentadbiran. Ciri negara berdaulat menjadikan negara kita ialah sebuah negara yang stabil dan kukuh. Pelbagai langkah dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan negara tetap terpelihara. So, kedaulatan negara diperkukuh melalui pemerintahan dan pentadbiran yang berlandaskan perlembagaan. Maka, dengan ini, kita telah pun menamatkan bab 1. Kita dah habis bab 1. Jadi kesimpulannya, bab 1 ini tentang kedaulatan negara, bagaimana dia punya isi kandungan kedaulatan negara, iaitu pertama konsep kedaulatan, tarikh kedaulatan, pandangan tokoh semua, ciri-ciri negara yang berdaulat, mempunyai pemerintahan sepadan, perundangan dan mempunyai rakyat, kepentingan mewujudkan negara berdaulat, iaitu keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan hubungan luar, serta langkah mempertahankan kedaulatan, iaitu wujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk patriotisme dan juga mengukuhkan pertahanan negara. Jadi itulah berkaitan dengan bab 1 kedaulatan negara. Baik. So, ada tak sebab